wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicarakan dalil daripada as-sunnah, no? Tanda tak? Dalil tak silap lah. Daripada sunnah kita berhenti itu yang kedua. Yang kedua, no? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, dalil yang kedua tentang perintah Allah dan juga perintah Rasul. Sebelum ni kita sebut dalil daripada Al-Quran, yakni dalil daripada As-Sunnah. Yang kedua, qala musannif rahimallahu ta'ala, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi. Yang bermaksud demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Ini dalil yang kedua. Dalil pertama kita sebut sebelum ni, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah. Siapa mentaati aku, sesungguhnya dia mentaati Allah. Siapa yang menderhakai aku, maka sesungguhnya
dia telah menderhakai Allah, sama kedudukannya. Kerana apa? Kerana apa yang hak Nabi perintah ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang hak Nabi suruh ni hakikatnya juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apakah akhlak Nabi, maka Aisyah jawab Al-Quran. Yang berjalan dalam diri Nabi itu adalah Al-Quran. Begitu juga dalil yang kita sebut juga sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbiki la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita sebut dulu ni. Allah kata tidak disifatkan beriman sehingga kamu jadikan Nabi kamu itu hakim yang memutuskan suatu hukum. Dalam hati orang yang beriman tu, kata Allah, mereka tidak merasa keberatan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalil daripada ni, Allah kata tidak disifatkan beriman sehingga kamu jadikan Nabi kamu tu hakim. Hakim ni ialah memutuskan suatu hukum. Apa yang Nabi putus tu bukan melalui hawa nafsu Nabi. Apa yang Nabi putus itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi itu bersifat dengan tabligh, menyampaikan. Nabi tidak menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi ialah menyampaikan. Menyampaikan sebanyak 114 surah selama 23 tahun Al-Quran tu secara peringkat-peringkat Nabi buat turun. Cuma hak dalam sunnah Nabi, hadis Nabi tu, apa yang hak diperintahkan oleh Allah terkadang-kadangnya tak ada dah dalam Quran. Sebagai contoh, kita duk sebut selalu, sebelum ni kita duk sebut contohnya dalam Al-Quran sebut aqimus salah, dirikan sembahyang, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Perintah yang umum saja. Aqimus salah, dirikan sembahyang. Cara nak sembahyang ada tak dalam Al-Quran? Cara Al-Quran dalam nak sembahyang tak ada dalam Al-Quran. Maka dihuraikan dalam hadis-hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadisnya, sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kalau dalam Quran tu cerita cara nak sembahyang, nescaya Al-Quran tu agak-agak tebal mana agak-agak. Yang tak masuk, tak cerita pun baru tebal tu tuan-tuan Al-Quran. Kalaulah semua cara nak sembahyang, cara ibadat, cara hukum-hukum lain ada dalam Al-Quran, nescaya Al-Quran tu tebal tu. Yang tebal ni pun baca tak habis lagi. Kalau tebal tu, pakai tak baca lah kita. Nak abang kata apa? Nak abang kata menghuraikan apa yang ada dalam Quran, iaitu hukum-hukum. Sebab Nabi ni ialah bawa hukum. Hukum yang Nabi bawa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu sebut dalam hadis yang kedua, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Di atas kekuasaan Nabi ni hanya ikut sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi tu namanya Rasul. Apa dia nama Rasul? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni utusan, lantikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk yang lantik Nabi. Yang lantik Nabi tu ialah Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi sebagai Rasul utusan. Bukan macam kita lantik.
hak melalui pilihan raya tu ni tak hari ni. 4 hari ke mungkin tahun ni kan tahun depan pilihan raya. Siapa yang lantik? Kita lah yang lantik. Nak kena ceramah, nak kena tempel poster, nak kena tempel bendera, gantung bendera, nak kena pergi mengimpin dan sebagainya. Lepas tu siapa yang lantik? Kita yang lantik. Hak kita lantik ni agak-agak sempurna dah? Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu, ada yang elok, ada yang tak elok. Tapi Nabi ni Allah Subhanahu Wa Taala lantik dia sebagai rasul. Tu apa yang Nabi bawa adalah arahan daripada Allah Taala. Tu Nabi sebut dalam hadis ni disebut dalam hadis ni, demi Tuhan yang diriku berada di bawah di tangannya, kekuasaannya. Tidak beriman seseorang daripada kamu, tak beriman. Tu kita nak kena jaga tuan-tuan. Hak benar iman ni kita nak kena jaga. Sebab apa? Orang yang beriman yang kita duk sebut selalu sebelum ni, akhir-akhir dia juga sejahat-jahat mana sekalipun, kalau dia masih beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sejahat mana dia pun, seburuk mana dia pun, akhir-akhir dia juga akan masuk ke dalam syurga. Tu kata kita orang Islam, seburuk-buruk mana, sejahat-jahat mana sekalipun, akhir-akhir masuk ke dalam syurga. Tapi kalau kita ni tuan-tuan tak maulah masuk dalam neraka. Buat tak mau masuk dalam neraka sebab apa? Azab yang sangat pedih, tak mampu untuk kita nak hadapi. Kalau kita mampu, cubalah dulu api atas dunia ni. Balik sat lagi ni masuk dapur, letak tangan di api tu. Bukan seminit, tak sampai setengah minit pun tak sanggup dah. Kalau kita sanggup nak duduk sehari pun kita tak mampu dah. Bukan kata nak duduk berbulan-bulan, sehari pun tak mampu. Sesaat pun kita tak mampu lah kita nak duduk. Sebab apa? Kedudukan sana berbeza dengan kedudukan kita di atas muka bumi. Sehari sana 1000 tahun kita. Mampukah kita kalau kena sehari pun tak sanggup dah. Kena sehari pun kita tak sanggup dah nak hadapi benda-benda tu. Jadi Nabi ni di bawah kekuasaan, di atas tangan kekuasaannya, tidak beriman. Kita nak kena jaga iman kita lebih daripada kita jaga nyawa kita. Sebab apa? Nyawa kita nak kena jaga juga, tapi iman ni kita kena jaga lebih daripada jaga nyawa kita. Sebab apa? Nyawa kalau mati berpindah sahaja. Mati hanya berpindah sahaja daripada satu alam kepada satu alam lain sahaja, berpindah saja. Kita pindah pergi alam lain. Dulu kita duduk di alam roh, kita pindah mai alam rahim. Lepas tu daripada alam rahim berpindah mai alam syahadah, alam dunia. Sebentar lagi kita akan berpindah pergi alam barzah. Lama dah alam barzah, lebih lama daripada alam dunia. Alam dunia kalau habis kuat pun 100 tahun, tapi tak tahulah di Taman Sejahtera ada tak 100 tahun. Perambi kata jarang, kadang-kadang ke apakah. Tak rak jumpa dah. 90 pun tak jumpa dah. Tak lama kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang orang yang duduk di alam barzah tu lama dah. Lama, bermula daripada Nabi Adam sampai berapa juta tahun dah. Mereka duduk di alam barzah, sama ada bahagia ataupun sengsara. Bahagia ataupun sengsara yang kita duk sebut selalu. Masuk orang yang baik-baik, masuk dalam kubur sahaja, masuk dalam alam barzah sahaja. Malaikat tanya soalan-soalan, setelah dia jawab soalan tu, diluahkan kuburnya. Nabi kata 70 harta. Tak tahulah, bukan 70 harta kita ni. Riwayat kata jauh mata mandang. Orang yang baik-baik atas dunia ni masuk dalam alam barzah pun dah nikmati dah. Bukan kata masuk dalam alam barzah, dekat-dekat nak mati pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dah. Lagi seminit, lagi 2 minit dia nak mati. Kalau dia tu orang baik-baik, nampak dah.
Tu kadang-kadang duk senyum dah. Tak mati pun duk senyum dah, tuan-tuan. Dekat-dekat nak mati tu duk senyum sonok dah. Nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala duk nampak-nampak dah. Ditunjuk dah kebaikan-kebaikan yang hak dia hadapi. Tu hak tak mati lagi. Mati pula setelah ditanya soalan-soalan, lepas jawab soalan diluahkan kuburnya jauh mata mandang. Lepas tu Nabi kata dia dengar satu suara. Lepas dia diluahkan kuburnya jauh mata mandang, Nabi kata dia melihat matahari sedang nak jatuh. Lepas kubur diluah sejauh mata mandang, Nabi kata dia melihat matahari nak jatuh. Dia beritahu malaikat, wahai malaikat, saya belum sembahyang lagi. Tu orang yang sembahyang lah. Orang yang sembahyang, dia tanya saya belum sembahyang lagi malaikat. Malaikat beritahu, waktu ni bukan waktu beramal. Waktu ni waktu balasan. Dapat dah habuan dah. Nah, malaikat kata waktu ni bukan waktu beramal, waktu ni ialah waktu balasan. Dia dengar satu suara, Nabi beritahu, suara tu akan berkata, sekarang beristirahatlah kamu macam malam pengantin baru. Seronok tak dengar? Seronok tuan-tuan pengantin baru. Tapi kalau saya tanya kat tuan-tuan perempuan, lupa dah kot ni Tok Imam tu. Tok Imam pun lupa dah. Saya mungkin ingatlah baru lagi. Lepas kata Ustaz, kalau nak ingat nak pergi macam mana Ustaz? Menikah seorang lagi. Tapi sini tak lah kot. Sebab sini ikut sunnah sini ni. Tu yang tak menikah 2, 3. Bukan menikah 2 ikut sunnah kan Ustaz. Betul-betul ikut sunnahnya. Selalu saya duk sebut Ustaz. Kalau Nabi setelah kewafatan Khadijah baru Nabi menikah. Lepas wafat Khadijah baru Nabi menikah 2, 3. Kita orang sama. Kalau nak menikah tuan, tunggu bini kita mati dulu. Gagak siapa mati. Saya duk perhati tuan tu, kerusi mana tadi tu? Kerusi tadi hak duk kaki tak ada tu. Orang lelaki duk atas kerusi tu tuan, perempuan tak duk pun nampak gaya kita dulu tuan. Nampak gaya kok kita dulu tuan. Baik, sambung. Tidak beriman seseorang pada kamu sehingga hawa nafsu ni, diri kita ni kadang-kadang hawa nafsu kita ni teringin nak buat apa kadang-kadang. Nah, hak baik ni kadang-kadang payah nak buat, hak jahat ni mudah nak buat. Contohnya hawa nafsu kita tuan-tuan pagi ni tuan-tuan, mana seronok bangkit mai sembahyang subuh, bangkit mai masjid dengan tidur agak-agak, mana seronok? Nafsu kita tidur jemaat pula ni tidurlah. Hawa nafsu kita dia tak mau bangkit. Tapi kadang-kadang kita duk fikir dia kata seronok Zat tidur. Kita tanya dia, ketika kamu tidur tu kamu seronok time mana? Tidur tu. Masa kita tidur tuan-tuan, kita sedar tak kita tidur? Kita mana sedar? Dia kata tu sedar tidur. Lempak dalam longkang pun dia tak tahu tuan-tuan. Dia kata malam tidur sedap tidur. Kita masa tahu kita tidur, masa kita bangkit pun kita tahu. Masa kita kejut daripada aku tidur lena rupanya. Masa kita tidur tu bukan kita sedap tuan-tuan. Tu Nabi kesebut kita sebut sebelum ni. Nanti kita tak sebut lagi. Nanti kita akan jumpa tajuk ni. Nabi kata bila kamu nak berwuduk, sebelum kamu celupkan tangan kamu ke dalam bekas, basuh terlebih dahulu tangan kamu 3 kali. Sebelum kamu celup tangan kamu di dalam bekas bejana, sebelum kamu celup, basuh dulu di luar 3 kali Nabi kata. Sebab Nabi kata sebab kamu tidak mengetahui di manakah tangan kamu bermalam. Ni tangan kita Nabi kata sebelum kamu celup dalam bekas, yang bekas tu pula kurang daripada 2 kolah, basuh dulu. Sebab apa? Tangan kamu tu ada najis. Apabila tangan ada najis celup dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, ayat tu jadi ayat mutan najis. Kena jagalah. Ini bagi hak kolah rumah dia tak cukup 2 kolah lah. Kalau hak 2 kolah tak apa. Contohnya tu kolah kita tu ada tik cicak tu. Nak kena tukar ke nak kena basuh ke biar api macam tu.
Biar macam tu lah. Sekiranya tak berubah dia punya warna, rasa dan bau. Tidak jenuh. Habis kena amai. Tengok tak cicak biji. Buang tu kolah. Tangan nak celuk tu kalau bekas tu kurang daripada 2 kolah sebelum celuk tu Nabi kata basuh dulu 3 kali sebab kamu tidak mengetahui di manakah tangan kamu bermalam. Siapa tahu malam-malam tangan kita pergi mana? Tak percaya bubuh CCTV di rumah. Tahu tangan kita pergi mana? Nabi tahu. Nabi Allah bagi mukjizat. Orang belakang Nabi apa yang berlaku belakang Nabi ketika semayang pun Nabi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat dekat Nabi. Nabi tahu. Kalau kita tak percaya, balik sekali lagi pasang CCTV, ketika tidur buka on. Pagi besok tu buka balik tengok kita buat apa. Jadi hantu raya pada itu jalan. Jatuh hantu Cina tu. Baik. Sehingga hawa nafsu ni dia akan suka lah benda-benda yang tak baik dia suka sangat tuan-tuan. Tidur ke. Kalau tempat-tempat yang baik dia bukan mau tuan-tuan. Cuba saya duk sebut selalu kita pergi tengok orang jual ubat lah. Agak-agak berapa jam kita duk tengok. Duk tunggu orang nak buka ulang tu kat tengah jam tu. Lepas sudah dia tak buka ulang tu. Baru nak buka ulang tu. RM10 ubat. Dah jual ubat tu. Saat lagi kita buka ulang. Sampai ke sudah dia tak buka ulang tu tuan. Kita nak tengok ulang tu lelah beli juga ubat tu. Kita dalam keadaan benda-benda kita tengok drama 2-3 jam pun tak apa. Tengok Hindustan 2-3 jam pun tak apa tuan. Ni cerita baru ni. Siapa duk hantar tengok budak dia tengok cerita 7 hari mencintaimu episod kedua. Teriak-teriak. Teriak. Teriak. Dia kata seronok. Cikgu tengok cikgu. Cikgu tak tengok. Bagus hari ni tak tengok. Tanya apa pun nak tahu tengok. Selalunya cerita orang perempuan suka tengok. Dia tengok daripada zaman muda sampai tua. Sampai tak larat sampai buat tongkat cucu tolong papa hak gelak. Tak tengok drama 7 hari mencintaimu. Bukan sinilah cerita di Afrika tu. Sini bagus-bagus belaka. Dia kata sehingga hawa nafsu mengikut apa yang aku bawa, hak Nabi bawa tu hawa nafsu kita ikut. Kalau makan ada kadang-kadangnya, kalau tidur ada kadang-kadangnya. Tu kita sebut dengan sederhana. Kita buat apa kita sederhana. Jangan kita melampau, makan yang melampau-lampau, tidur yang melampau-lampau. Kadang-kadang menyebabkan benda-benda hak melampau ni kadang-kadang boleh jadi haram. Baik. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya hadis 40 dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Yang ketiga, hadis yang ketiga, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Ni hadis Nabi sebut pegang dengan sunnah Nabi. Hak kita sebut dulu hak sunnah Nabi, hak sunnah Nabi ada 3, iaitu perkataan Nabi, sabda Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, takrir, diam Nabi, pengakuan Nabi. Nabi tak kata apa. Sahabat-sahabat buat, Nabi tak kata apa. Kadang-kadang bukan kata hak Nabi diam. Setengah-setengah daripadanya sahabat-sahabat Nabi setelah kewafat. Di zaman Nabi setelah kewafatan Nabi, masih lagi sahabat-sahabat buat benda yang Nabi tak buat. Sebagai contoh, Abdurrahman bin Auf ketika dia balik berniaga, dia masuk rumah dia pergi belah kanan, dia baca ayat kursi. Dia pergi belah kiri, dia baca ayat kursi. Dia pergi depan, baca ayat kursi. Dia pergi penjuru ni, dia baca ayat kursi. Nabi buat? Nabi tak pernah buat. Itu hak kata-kata bid'ah yang hasanah bagi kita Imam Syafi'i. Begitu juga Abu Hurairah setelah kewafatan Nabi, dia dalam keadaan dia beramal apa? Dia mengikat simpulan-simpulan sebanyak 2000 simpulan dia berzikir dengan la ilallah tu 2000 kali sebelum dia tidur. 2000 tuan-tuan. Kita pun boleh juga tuan-tuan. Nak tutup akhir ketika nak tidur tu la ilaha illallah. Lepas tu kalau tak mampu nak sebut, ingatlah nanti bagi lena dengan la ilallah tu. Bagi lena dengan kalimah la. Sebab kita nak bagi besok, sebab esok dekat-dekat nak mati mudah kita nak sebut.
Sebab apa? Nabi kata siapa yang akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab apa? Tidur pun sebahagian daripada mati tu. Tidur tu sebahagian mati. Setengah-setengah orang tidur tu tidur terus tuan-tuan. Tu kita nak bagi kita ni, ajak kita supaya ketika mati tu akan masuk ni berbagai-bagai ujian, termasuk oleh iblis akan mai kacau kita, rupa tu guru kita, rupa tu guru kita. Dia tahu ni saya duk mengajak tu tak betul jenuh kita tuan-tuan. Mai rupa tok guru dah mengajak kita, iblis rupa tok guru kita mengajak kita, dia mai ketika kita nazak tu, dia mai kita kata saya duk mengajak tu tipu Islam hak saya dah mengajak tu tipu, jenuh kita tuan-tuan. Mai rupa mak kita, mai rupa ayah kita, jenuh kita tuan-tuan. Sebab nak sebut kalimah yang kita sebut kalimah yang tak perlu kita guna bibir. Kalau kalimah-kalimah lain kita kena guna bibir. Contohnya Muhammad nak kena tutup buka mulut ni. Tapi kalau la ilaha illallah hanya pergerakan lidah sahaja. Walaupun benda tu kata tak perlu guna bibir, tapi susah nak sebut bagi orang yang tak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah yang mudah sebut kalimah lain Allah. Sebab tak perlu ni guna dua bibir ni. Kalau benda lain nak kena dua bibir tuan-tuan. Makan ma. Kalau tak ma tu tak boleh sebut. Tapi kalimah la ilaha illallah hanya pergerakan lidah sahaja boleh cakap. Mudahnya nak sebut, tetapi susah bagi orang yang atas dunia. Semasa dia sihat, masa dalam keadaan dia elok, dia lupa untuk nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika nak mati susah tuan-tuan. Tambah-tambah. Walaupun hadis tu hadis doa kata ketika azan dilaungkan, jawab azan. Jangan kita duk cakap kenapa disebut susah ketika sakarat. Tu kita nak tidur, nak akhir tutup kita ketika tidur bacalah. Nak berwuduk, kita nak sebelum tidur berwuduk, sunat berwuduk. Dia kata wuduk Ustaz lagi tidur lagi sentuh bini batal. Biar apilah sentuh bini pun. Sentuh bini pun dapat pahala. Sentuh bini pun dapat pahala. Bini kita lah. Dengan bini orang, bini kita dapat pahala. Jangan pula lagi dia kata pas wuduk ambil bantai dekat bawah tengah-tengah. Ni jangan sentuh abang ni, abang dah wuduk ni. Kalau baru menikah pakai tak dapat anak. Sentuh pun tak apa. Sunnah sebelum tidur berwuduk. Lepas kita berwuduk sembahyang sunat wuduk. 2 rakaat sebelum tidur ni kita dapat pahala ni. Lepas kita berwuduk sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Kalau dalam keadaan kita tak sembahyang sunat witir lagi, sembahyang sunat witir. Sebab apa? Kita ikut cara Ibnu Umar dia buat lepas isyak. Macam kita dah buat ni lah. Kan tarawih tu kita tarawih insya-Allah tak pernah tinggal. Sunat muakkad. Kadang-kadang orang tarawih buat tapi witir tak buat. Hak witir tu hak tinggi lagi. Muakkad yang sangat dituntut. Hak bulan biasa macam ni pun buat. Hak bulan biasa. Contoh kita kata kalau balik rumah saat kita tengok TV Gusti pakai tak buat dah. Buat siap-siap lepas isyak. Lepas ba'diyah isyak tu tambah lagi 3 rakaat sembahyang witir. Ustaz nak buat satu pun boleh. Witir dia ganjil. Tapi seeloknya 3. Hak sunat ni saya duk sebut dah. Bayang duduk pun boleh. Walaupun mampu berdiri duduk pun boleh. Ustaz saya nak duduk boleh. Boleh sunat. Tapi pahala tak sama lah. Tak sama separuh daripada berdiri. Kalau berdiri dapat 1000, duduk dapat 500. Ustaz saya tak mau duduk, saya nak tidur boleh nak? Tidur pun boleh hak sembahyang sunat. Walaupun sihat walafiat. Tapi pahalanya separuh daripada duduk. Kalau duduk dapat 500, tidur dapat 250. Contoh lah. Tapi abang kat dia awak main bantai dakap tu ya. Nak yang pun kira. Lepas berwuduk kita sembahyang sunat wuduk ataupun kita tak sembahyang witir, kalau kita nak ikut Sayyidina Bakar, tidur dulu lagi bangkit lagi no. Lepas tahajud pun baru kita sembahyang sunat witir. Bolehkah kita nak bangkit tengah malam? Kau terkejutlah Tuan Haji no. Kau terkejut. Sembahyang sunat wuduk, lepas tu sembahyang sunat witir, lepas tu nak tidur macam biasalah Nabi ajak kita. Ciuk tangan kita, ciuk di tangan kita. Hambus di tangan kita, baca 3 kul.
Baca 3 kul tu. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ciuk di tapak tangan, sapu seluruh badan. Semua hak mana boleh kena bagi kena semua. Lepas tu bacalah ya kerusi kan. Kalau almarhum Tuan Guru Haji Saleh dia kata baca bismillah 41 kali, walaupun hak kita sebut dulu ni 21, tapi Tuan Guru Haji Saleh dia kata almarhum Tuan Guru tanpa baca 41 bismillah. Saya mai lah apa pun maksudnya apa? Ada pagak dah. 41 kali dia kata baca. Dan kita tutuplah dengan la ilaha illallah. Tutup sebelum nak tidur tu, tutup dengan la ilaha illallah. Kalau kena keleduk kata la, kalau tak ada 3 kali kot, la ilaha illallah, la ilah, masuk 3 la, lena dah. Kadang-kadang sekali pun lena dah. Kadang-kadang tak nak kata la pun tak ada dah, lena dah. Setengah orang mudah tak tu lena tu tak nak kata la tak ada dah. Tak lena tu tak tu kerong tidur wil cepat sungguh lena. Kita pusing kiri tak lena, pusing kanan tak lena. Apa tak tahu, mungkin kita duk fikir macam-macam lah. Duk fikir macam-macam. Fikir kereta kunci. Kadang kita kata harta tu kita kena jaga dia. Kita ada harta, bukan harta tu jaga kita. Kita perlu duk fikir dia. Tapi kalau ilmu dia jaga kita. Dia jaga kita. Tapi harta ni kadang tidak bunyi kreng-kreng sikit pun tak lena dah. Bunyi apa pula tu. Di luar tu. Tak lena tidak dah. Tutup dengan la ilallah. Baik. Ikut sunnah Nabi, iaitu kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, diam Nabi. Nabi tak kata apa, sahabat-sahabat buat. Nabi tak kata apa. Nabi tak kata hangpa ni bid'ah ni. Contoh seorang sahabat Nabi lepas sembahyang subuh dia bangkit lagi tambah lagi 2 rakaat. Sedangkan lepas sembahyang subuh ada tak sembahyang? Tak ada dah. Mana ada sembahyang dah? Maka sahabat ni kata tadi dia tak sempat menunaikan sembahyang qabliyah subuh. Maka dia buat lepas Nabi tak kata apa. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni, sesat ni. Abu Hurairah lepas berwuduk dia sembahyang sunat wuduk. Yang kata Nabi dengar tapak kaki dengan syurga tu. Nabi tak kata bid'ah. Kita zaman kita ni tuan-tuan, sikit-sikit bid'ah dah. Buat tahlil bid'ah, selawat ketika lepas tarawih selawat atas Nabi bid'ah. Memanglah bid'ah, memanglah benda yang baru, betul lah dia kata tu. Tapi dia kata masuk neraka, dia kata. Buat apa yang Nabi tak buat tu masuk neraka. Mudah-mudah sangat dia hukum orang masuk neraka. Mudah sangatlah dia nak hukum orang masuk neraka. Sedangkan benda tu Imam Syafi'i kata iaitu bid'ah yang baik. Baik dah. Kita buat tahlil la ilaha illallah. Walaupun Nabi tak buat macam tu, tapi Nabi sebut afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Wa afdal doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Maka sebutlah. Maka ulama-ulama buat tahlil. Sekurang-kurangnya hak tahlil kita buat tu pahala dapat kat kita sebut. Dan kita niat hadiah kepada orang si mati. Dia kata tak sampai. Kalau tak sampai pun kita baca dapat pahala dah. Agak-agak baca dapat pahala dah. Sampai tak sampai tu bukan kerja kita, tuan-tuan. Sampai tak sampai itu bukan kerja kita. Kita hanya bagi. Kita hadiahkan amalan kita buat ni kepada orang si mati itu. Hak benar sampai tak sampai ni bukan kerja kita. Kerja siapa? Kerja Allah SWT. Tu Allah SWT suruh kita buat ibadat. Sehingga dalam keadaan kita jemu, Allah takkan jemu. Buatlah amal banyak mana pun Allah takkan jemu. Allah akan terima. Cuma hak kita nak buat amalan yang Allah terima, buat semata-mata kerana Allah. Bukan mai sembahyang mayat tu kena nak duit dah. 2 kali sembahyang, orang mai sembahyang dia sembahyang lagi RM5. Lepas tu mai sembahyang lagi RM5. Masuk pintu nu sekali keluar masuk pintu ni lah, keluar pula watak pula. Pergi bukan sinilah. Nu di Mexico. Di Mexico. Baik, sambung lagi. Sini boleh lebih Tok Imam? Boleh lebih dah? Boleh dah? Boleh dah. Tak apa, tanya agak. Halam saya kuliah sana di Kepala Batas pun sama. Dia berkata, Ustaz, tak apalah lebih sikit, tak apalah.
Baik. Baik, yang masalahnya yang tak boleh tu sebab orang dak report. Dak report tu masalah. Dia main bukan nak mengaji, main nak report. Boleh sikit dia faham tak kau tapi dah report ke? Depa terpaksa dah telefon tu ibang. Dah report. Baik. Yang keempat, Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Malik dalam kitab Muwatta meriwayatkan hadis taraktu fikum ma in akhaztum bihi lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu suatu perkara yang mana selagi kamu berpegang dengannya, kamu sekali-kali tidak akan sesat. Iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Nabi bagi jaminan ni, kalau kita tak mau sesat, kena pegang dua-dua. Bukan pegang Al-Quran saja, bukan pegang hadis saja. Dua-dua ni Nabi tinggal dekat kita. Kalau kita pegang sungguh-sungguh dengan dua ni, nescaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah. Tu setengah-setengah Nabi orang dia tak mau ikut hadis Nabi, dia kata aku nak ikut Al-Quran. Kalau ikut Quran nak semayang pun dia tak tahu. Kalau dia kata saya ikut Quran, saya tak mau ikut hadis, saya tak mau ikut ulama-ulama, dia nak semayang pun dia tak boleh. Sebab Al-Quran hanya beritahu aqimus salah, dirikan semayang. Nak semayang macam mana? Tak boleh semayang. Nak kena ikut, nak ikut Nabi, nak kena ikut sahabat-sahabat, nak ikut sahabat-sahabat, nak kena ikut ulama-ulama. Sebab apa? Sahabat yang tengok Nabi, ulama-ulama yang tengok sahabat-sahabat. Termasuk ulama-ulama, imam-imam mujtahid kita, imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, termasuk imam-imam mujtahid. Mereka ni lah yang hampir dengan sahabat-sahabat. Mereka ni lah yang hampir dengan tabi'i ataupun tabi'i. Itu disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah waris Nabi. Ikutlah ulama-ulama. Kita tolong baca hak ulama. Kita bukan ulama, kita tolong baca-baca ulama. Kita tolong apa yang ulama maksudnya tinggal kat kita ni, apa dia? Dua je. Yang itu Al-Quran. Sama kita nak kenal Al-Quran, bukan kita boleh kenal terus. Nak kenal mengaji di sekolah alif, bata, sa, jin dan sebagainya, baru kita nak kenal Al-Quran. Nak kena pergi mengaji sekolah dulu, nak kena pergi mengaji tadika dulu, nak kena pergi mengaji pasti dulu, baru kita kenal ni alif, bata. Kalau kita nak pergi belajar Quran terus boleh tak? Tak boleh. Ikut dua ni. Kalau ikut dua ni, Nabi kata Dami bagi jaminan kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalaulah kamu berpegang dua ni. Apa dia? Al-Quran. Apa dia? Hadis Nabi. Ikut dua tu. Al-Quran kitab Allah yang kita sebut dulu ni. Kitab Allah Al-Quran. Apa-apa hukum, kalau ada dalam Quran, ambil Quran. Lepas tu kalau tak ada, baru berpindah kepada yang kedua. Lepas tu tak ada dalam As-Sunnah, lepas tengoklah sepakat ijma' ulama'. Lepas tu tengok pula Al-Qiyas. Nanti kita akan jumpa, kita dah bicara dah sebelum ni. Dia kata, aku tinggal kepada kamu suatu perkara yang mana selagi mana kamu pegang sungguh-sungguh ni. Al-Quran pegang sungguh. Dan juga Nabi pegang sungguh-sungguh. Pegang tu insya-Allah kita selamat. Sebab apa? Al-Quran kita sebut sebelum ni, dia adalah jalan yang memberi petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, kata Allah, tidak kerada keraguan, menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Begitu juga dengan hadis Nabi disebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya kata Allah, bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Allah beritahu dah, sesungguhnya bagi kamu ni, bagi Rasulullah sungguhnya bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi Allah kata contoh ikutan yang baik. Ikut Nabi kita. Ayat lain juga kita pernah sebut sebelum ni, Allah beritahu, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, kata Nabi. Allah suruh beritahu dekat kita ni, kalau kamu cinta, kamu sayang, suka kepada Allah, kasih kepada Allah, ikutlah Nabi. Allah suruh kita ni ikut Nabi. Kalau kita tak ikut Nabi, sesat lah kita. Kena ikut Nabi. Sebab apa yang Nabi bawa datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut, kalau ikut Nabi, kita selamat, dunia selamat, dan juga akhirat pun kita selamat. Baik. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah di atas jelas menunjukkan betapa wajib mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah. Wajib kita kena ikut syariat yang yang disyariatkan oleh Allah. Hukum-hukum Allah lah yang kita sebut sebelum ni, lebih daripada 500 ayat hukum lah. Cuma hukum yang kita nak belajar ni tak hukum lain lah, hukum berkait tentang bab ibadat sahaja. Cuma dalam hak mukadimah ni, ta'rif ilmu ni, dia merangkumi hak 8 jilid lah. Hak belakang kulit ni ada 8 jilid yang kita duk sebut selalu ni. Hak 8 jilid ni. Tapi hak kita nak belajar bukan 8 jilid. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat, yang kita nak mengaji hanya 1 jilid sahaja. Hak bahagian pertama dia ada bahagian ke-7. Hak bahagian pertama dia ada 2 jilid. Hak 2 jilid kita hanya belajar 1 jilid sahaja. Hak bahagian pertama berkait tentang bab ibadat, dia ada 2 jilid. Kita hanya belajar 1 jilid sahaja. Apakah tajuk yang kita nak belajar nanti? 2 tajuk sahaja yang besar. Apa dia? Bersuci dan juga sembahyang. Dan tajuk-tajuk kecil lain mana? Tajuk yang besar ialah 2 tajuk sahaja. Bersuci dan juga sembahyang. 2 tajuk ni sahaja. Sampai muka surat 300 lebih. Dulu kita ngaji kitab apa? Kitab Tauhid. Apa dia? Hakikat 2 kalimah syahadah. Muka surat apa? Ingat tak muka surat apa dulu? Muka surat 300 lebih tuan-tuan ni. 316. 316 muka surat. Dulu kita mengaji kitab Tauhid, sebulan sekali muka surat berapa? Ingat tak? Tak ingat tak? 93 muka surat. Berapa tahun Tuan Imam? Jenuh lah. Tak apalah, tak habis. Kita kalau tak dan, kita azam tuan-tuan, tak habis pun tak apa. Kalau saya mati dulu pun, saya azam nak bagi perhabis. Pahala dapat dah. Kita benar baik, niat pun dapat dah. Niat kita nak baca habis walaupun tak sempat, maka pahala dapat dah. Niat benar baik, niat pun dapat dah. Malam dia pun hantar mesej, malam pagi ni ada kuliah, nak mai, tulis dah. Malam juga orang hantar mesej ke, ajak pergi danduk. Niat ke tuan-tuan, tulis dah. Dok lagi. Kalau mati semalam pun syurga dah tuan-tuan. Tu kata mudahnya masuk syurga. Semalam mereka hantar jadual, hari ni ada kuliah subuh, nak mai tak apa, walaupun sat-sat pun tak apa, nak mai dapat pahala dah. Ada pula hantar pula, lama kita tak pergi danduk. Hantar ingin juga nak pergi joget. Nak pergi ke? Malaikat tulis tak tulis lagi. Batal tu tidak mati malam tu. Hak niat satu, hak niat buat jahat tak tulis lagi. Timang kat syurga mereka. Timang syurga dah kita. Lepas tu kita mai pula buat ni. Satu kebaikan kita buat 10. Ni kita mai pagi ni bukan 10 ni. Tiap-tiap langkah kita dinaikkan darjat. Diampunkan dosa. Dan dia bagi pahala tiap-tiap langkah tuan. Lepas tu kita nak masuk pula, kita langkah kanan. Sebelum masuk baca doa. Lepas tu sebelum duduk kita sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu kita niat. Oh tak tahu nak abang tuan-tuan pahala. Lepas tu kita sembahyang pula. Lepas azan kita jawab azan. Jawab azan. Dapat pahala tuan-tuan. Nabi kata orang yang
jawab azan macam mana orang melaungkan azan. Lepas tu dia baca doa. Sebelum doa tu selawat Allahumma salli. Kita jangan tak selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu baca doa. Maka wajiblah ke atasku syafaat untuk dia. Bayangkan tuan-tuan. Lepas tu kita semayang pula 2 rakaat qabliyah subuh. Babi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Lepas tu kita semayang subuh. Lepas tu kita oi, tak tahu nak habaq ah. Tak tahu nak habaq ah. Lepas tu buat pula maksiat. Balik buat maksiat. Hak tadi pahala berlama-lama buat maksiat. Lepas tu buat satu maksiat, buat satu dosa, malaikat belah kiri tanya malaikat belah kanan. Tuan-tuan tengok mustikah hadis. Hadis 20 ke 19 cerita. Malaikat belah kiri tanya malaikat belah kanan. Nak tulis dah? Malaikat belah kanan kata tunggu sat 6-7 jam. Kalau dia bertabat tak payah tulis. Bayangkan tuan-tuan, abang kata mudahnya nak masuk syurga, tapi kadang kita tak mau. Tunggu 6-7 jam. Kalau dia bertabat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tulis. Sampai taubat tunggu 5-6-7 jam. Kalau dia bertabat, tak tulis tuan-tuan. Tu hak dosa kecil, hak dosa besar, hak dosa besar dengan taubat. Kalau hak dosa kecil ni kita duk mai, kita berwuduk, dosa tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita sebut dah sebelum ni, Nabi kata di hadapan rumah kamu ada sebatang sungai, kamu mandi sehari 5 kali. Ada tak kotoran? Nabi tanya? Tak ada lah. Umpama macam kita berwuduk lepas tu kita sembahyang, macam kita tak ada dosa tuan-tuan. Hapus dosa-dosa kecil kita dengan kebaikan-kebaikan kita buat. Hak dosa besar dengan taubat. Kita tu sekurang-kurangnya lepas sembahyang, kita akan jumpa sunat-sunat lepas sembahyang. Nabi lepas sembahyang, Nabi beristighfar 3 kali. Kita 3 kali ya tuan-tuan. Kita pun sekurang-kurangnya lepas sembahyang jangan bangkit lagi lah. Sebab apa dalam sembahyang kita pun kadang-kadang bukan khusyuk pun. Duk ingat merata. Duk ingat kasut lah macam-macam. Lepas sembahyang, duduk saya astagfirullahalazim. Bukan lama pun. Sungguh-sungguh taubat pada Allah. Allah ampun dosa-dosa kita. Baik. Dia kata yang hak wajib. Mengikut hukum-hukum yang syariatkan oleh Allah dalam kitabnya kepada hambanya. Dan juga yang disyariat melalui lidah Nabi. Hukum-hukum melalui lidah Nabi. 2 lah hukum tu. Daripada Allah dan juga daripada Nabi. Itu disebut dengan ati Allah hawa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah. Taatlah kamu kepada Rasul. Ayat yang lain juga kita sebut dulu ni. Allah kata, tilka hududullah wa may yuti'illah hawa rasulihi. 2 tu. Bukan Allah saja. Hukum-hukum adalah ketentuan daripada Allah. Allah kata, siapa yang taat kepada hukum Allah, siapa yang taat kepada hukum Rasul. Hak Allah dan juga hak Rasul seluruh. Tapi hakikatnya hak Rasul suruh tu, hak Allah jugalah. Nabi ni bawa perintah Allah. Nabi ni bawa perintah Allah Ta'ala. Beritahu kepada kita supaya kita ni ikut. Ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui lidah Nabi. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatum aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang menyalahi perintah Allah dan Rasul. 2 ni. Menyalahi perintah Allah, Allah beritahu, dan juga yang juga perintah Rasul, takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Ni Allah beritahu 2. Bukan hanya taati Allah sahaja. Wa ati'ur Rasul. Ketaatan macam mana? Ketaatan yang mutlak. Ati Allah, hawa ati Rasul, ketaatan sama saja. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul ni tak ada pilihan dah.
Tu sampai datang wa ulil amri minkum, dia tidak ada wa ati wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul. Sampai wa ulil amri minkum tak ada wa ati wa ulil amri minkum. Kenapa? Sebab ketaatan kepada makhluk tidak ketaatan yang mutlak. Hak taat kepada makhluk tidak taat yang mutlak. Selagi mana dia taat pada Allah, selagi mana taat Rasul, itu mutlak. Contohlah isteri nak mai mengaji bang, nak pergi mengaji bang, suami kata tak payah pergi dia mai dosa tak? Tak berdosa pun. Kenapa? Ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada ketaatan kepada makhluk walaupun suami dia. Suami ni pangkat besar tak? Yang kita sebut dulu ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat mai unta sujud depan Nabi. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat mai unta sujud depan Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak kami nak sujud pada kamu? Ni binatang pun sujud dekat kamu ni. Boleh tak kami nak sujud pada kamu Rasulullah? Ni binatang unta pun sujud dekat kamu ni. Nabi kata, kalaulah manusia tu boleh sujud sesama manusia, kalaulah makhluk tu boleh sujud sesama makhluk, nescaya aku perintahkan supaya isteri tu sujud pada suami. Oh, besar pangkat kita tuan-tuan. Tetapi kalau hak berkait tentang hak perintah Allah, hak perintah Rasul, isteri tak ikut pun tak apa. Tapi kita sunatlah nak main ngaji, sunatlah minta izin dekat suami kita. Suami pun bagi jangan tak bagilah. Kecuali dia tak bagi boleh dengan syarat dia mengajak. Tak payah pergilah mengaji bab semayang, abang boleh mengajak tak apa. Sebab apa? Hak bagi pendidikan tu bukan ustaz. Tak ada pun sebut. Tang seorang ustaz bagi pendidikan kepada isteri si orang. Ada tak? Tak ada. Suami iaitu beri pendidikan kepada anak dan isteri. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab suami. Agak-agak boleh tak kita mengajak di rumah? Ustaz pun belum tentu. Ustaz baru nak buka kitab yang apa nak ajak yang mengajak nak mengaji malam ni bab fiqh, kita pun buka kitab. Qala Musannif rahimahullah, tidak bang lewat. Pakai hak ustaz pun belum tentu nak mengajak, hak baru nak start, hak tak start lagi pakai tak mengajak. Mai mengajilah senang. Kadang kita payah tak nak mengajak anak pun payah, nak mengajak isteri, lama-lama nak mengajak bini tak lagi payah tak. Sebab apa? Bini ni kita cakap satu dia 10 tak. Baik kita bawa depa mai senang. Baik depa mai pergi mengaji senang tak. Pihak masjid, pihak surau dah menyediakan pengajian-pengajian, mai duduk sahaja dengan ada aircon lagi tuan-tuan. Sampai berapa aircon? 1 2. Tak tahu nak abang dah lah pagi sejuk buka aircon lagi tuan-tuan. Mana nak cari lagi tuan-tuan? Tak mengaji tak ada alasan lah. Kita jawab, ya Allah, susah apa tuan-tuan? Dengan kapek, dengan lampu, dengan aircon, dengan suasana duduk elok. Ada dinding boleh sandaknya macam tuan-tuan. Ada kerusi lagi boleh duduk. Mudah tuan-tuan. Kalau suami tak bagi pi, dia boleh dengan syarat dia mengajak diri di rumah. Tapi kalau kita tak mampu tuan-tuan, ketaatan kepada Allah, ketaatan Rasul tu lebih tinggi. Mainlah mengaji, tapi hak mana? Hak fardu ain. Jangan hak fardu kifayah. Contohnya bang nak pergi belajar masak bang suami kata tak payah pergi hak itu pergi mengaji juga. Itu bang bagi kat tu, kita minta duit 100 bagilah pergi mengajak masak tu. Tapi dia gorengkan masin tu tengok hari. Tak payah pergi, kalau dia pergi dosa. Bang nak pergi belajar menjahit abang kalau suami kita tak payah pergi lah. Kita belilah baju tak ada jahit. Dulu pun pergi mengaji juga, tapi baju abang yang jahit sendiri. Dengan pergi kalau hak berkait dengan hak fardu kifayah ni. Tapi hak fardu ain, kalau suami dia tak bagi pi pun boleh tak ada pi? Tapi yang sunatnya minta izin lah. Bang, yang nak pergi mengaji esok minta elok-elok. Sekitar suami pun bagilah. Jangan tak bagi pula. Bagi kita tak mampu nak ajak, pilah pergi mengaji. Cuma orang perempuan dia ada batasan-batasan lah. Tersebutnya jangan kalau segi dari segi dilarang melampau-lampau hak wangi-wangi, melampau-lampau. Pakai boleh tapi dengan syarat tutup bau dia saja. Orang lelaki kita tak apa tak wangi. Tu di masjid surau disuraukan tempat wangi sini ada. Tengok tempat wangi pun ada. Berwangi-wangi tak apa orang lelaki. Orang perempuan disunatkan berwangi-wangi di rumah. Tapi terbalik tuan-tuan. Kalau nak pergi kena sinilah dia Mexico tu.
Nak pi kenori, nak pi jalan. Sampai suami dia pun tak kenal. Hang ni bini aku lah. Tak kenal lawa tuan-tuan. Tapi kalau dia rumah dengan bedak sejuk dengan baju kelawak. Dia je kelawak koyak pula dia kelawak. Tapi bukan sini lah cerita di Mexico tu. Baik. Ditimpa azab yang amat yang azab yang pedih. Jadi kita ingat kita habis dan tu, insya-Allah lepas ni kita akan masuk pengenalan beberapa istilah fiqh. Yang ni pun pentinglah kita kena tahu. Ini nak belajar fiqh ni kita kena tahu istilah-istilah ni. Dia lebih kurang ada 13. Iaitu sebelum kita nak masuk tajuk, kita akan bicara tentang istilah fiqh. Dia ada 13. Habis 13 ni insya-Allah baru kita akan masuk tajuknya. Lah tak masuk tajuk ni tuan-tuan. Habis ni satu line, dua line lagi, tiga line tuan-tuan. Lagi tiga line. Kalau hari ni satu muka, semuka 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tuan-tuan. 5 bulan lah kita kata. 5 bulan kita masuk tajuk insya-Allah. 5 bulan kita masuk tajuk lah. Mudah-mudahan. Jadi kita berhenti tantu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin ya dafi'ul bala ya Allah ya dafi'ul bala ya Rahman ya dafi'ul bala ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah syarri dunya wa syarril akhirah wa min adu minal ins wal jins wa minasyaitan wal iblis wa may yadru fil hawa wa may yanzilu minas sama' wa may yakhruju minal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junan wa juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.